Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, untuk sesi kali ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk fizik tingkatan 5 ini untuk bab 1, daya dan gerakan 2. Okey, so sebenarnya bab ni adalah sambungan daripada tingkatan 4, daya dan gerakan. Okey, yang mana sebelum ni kita dah belajar tentang apa itu daya, okey, hukum Newton's law pertama, kedua dan ketiga lah. Okey, untuk sesi kali ini kita akan belajar 4 subtopik. Okey, iaitu daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya dan juga kekenyalan lah. Jadi kita tengok sedikit video yang ada dalam ni. Okey, jadi itu adalah sikit banyak hasil yang diperolehi daripada penggunaan aplikasi dan konsep fizik, kejuruteraan dan juga seni lah. Jadi kita tengok terus kepada video yang kepada slide yang kita ada untuk hari ini. Untuk sesi kelas kali ini kita akan tekankan kepada menyatakan maksud daya paduan dan macam mana nak tentukan daya paduan. Jadi kalau tengok pada gambar ni, sebenarnya ada dalam buku teks awak yang mana ada situasi dua orang, peserta A dan peserta B yang sedang menarik bendera. So, peserta A menariknya ke kiri dan peserta B menariknya ke kanan. Okey, daya yang dikenakan ke atas A boleh kita simpulkan sebagai FA. Manakala daya yang dikenakan ke atas peserta B kita akan boleh wakilkan dengan FB lah. Okey. Jadi kalau tengok bendera tu berada di tengah-tengah. Apakah yang menentukan sama ada bendera yang diikat bendera itu bergerak dalam keadaan pekun, kiri, kanan, atau sebaliknya? Jadi apa yang menentukannya sebenarnya adalah jumlah daya yang dikenakan ke atas kedua-dua atas objek ni lah. Jadi bila kedua-dua daya ni sama menyebabkan objek itu berada dalam keadaan pekun. Kalau daya yang dikenakan ke atas B ni lebih besar, jadi ataupun peserta B ni menggunakan daya lebih besar, jadi tali ni ataupun bendera ni akan bergerak ke kanan. Begitulah sebaliknya lah. So semuanya adalah hasil daripada paduan daya. 15, okey. So ni dalam konteks awak ada. So ni pun sama. Apabila dua daya sama magnitud, arah bertentangan, so objek itu akan kekal pegung. Jadi yang kedua dalam konteks awak juga ada. Jika dua daya bertentangan bertindak dengan magnitud yang berbeza, objek itu akan bergerak pada arah yang daya yang mana lebih besar. Okey, yang ketiga pun sama. Contohnya FA dengan FB. So nampaknya peserta A daya yang dikenakan lebih kuat. Jadi objek apa bergerak bendera itu bergerak ke kiri. Kita daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor. Kita vektor maksudnya ada arah, faham Dua atau lebih daya bertindak ke atas sesuatu objek. Jadi kalau kita tengok kereta ni, kereta bergerak, daya tujah sebenarnya kita akan belajar ni adalah daya tujah 100 Newton. Dan kita ada daya yang melawan. So ni mungkin daya geseran angin Okey. Jadi berapakah daya paduan objek tersebut? Yang pertama awak boleh tahu arahnya ke kiri atau ke kanan. Okey. Okey, awak bukan pakai negatif 100. Kita ke kanan positif, ke kiri negatif. Okey, awak boleh buat ke kanan macam awak belajar matematik lah Okey ni. Ingat X dengan Y kan. Semakin ke kanan semakin positif kan. Kalau sebelah kiri biasanya negatif. Jadi kita boleh buat ada admit. Okey, bagus. So jadi dalam matematik awak boleh buat F daya paduan ataupun kita boleh tunjuk macam nilah resulting force. Jumlah daya. So boleh ambil kalau sini biasa kalau kita tulis ni F adalah FA dengan FB. FA FB So kalau ikut konsep asalnya sebenarnya adalah FA tambah dengan FB. Okey, jadi FA adalah 100 Newton tambah dengan FB. FB ni sebenarnya negatif sebab dia arah bertentangan. Okey, jadi baru awak belajar matematik positif negatif jadi negatif betul. Jadi awak akan dapat 100 tolak 50, awak akan dapat 50 Newton. So tu konsep yang asal lah. Okey, kalau awak tak pandai rasa susah, awak boleh guna konsep yang biasa 100 tolak 50, awak akan dapat
50 Newton. Jadi bila positif dia akan ke kanan. Boleh? Senang kan? Senang kan, ini senang lagi. Kalau ada apa-apa nak tanya bolehlah tanya. Saya tengok komen. Okey, bagus. So, arah daya ke kanan. Okey, seterusnya. Aktiviti yang kedua. Menentukan daya perpuluhan terhasil apabila dua daya bertindak pada satu objek pada dalam satu satah. So, kalau daya yang sama, apa akan jadi? Sebagai contoh, 5 dengan 12. Okey. So, sama kalau awak boleh tulis FA adalah tambah FB. Kalau awak rasa rajin, awak boleh tulis formula. Okey, macam ni. F resulting ni maksudnya jumlah lah, resulting force. Dan jadi awak boleh tulis FA tambah dengan FB. Ni kalau awak nak detail lah. Kalau tak, so kalau kita boleh assume ni sebagai FA, kita boleh assume ni sebagai FB. Jadi 12, 5. Sorry. FA tu 5. So 5 Newton. Kalau rajin tulislah Newton. Kalau tak payah tulis pun tak apa. 12 Newton. Hasilnya sekali. Okey, sorry. Ke kanan ke? Okey. Last sekali. So kita akan dapat berapa? 17 Newton. So yang penting last kali kita perlu masukkan, sebaiknya awak masukkan unit lah. Okey, Newton. Force Newton ataupun kgms kuasa 2, negatif 2 kan. So kita boleh tahu positif, so ni daya ni adalah ke kanan lah. Ke dan negatif kita assume sebagai ke kiri, boleh. Okey, objek bergerak ke kanan. Ada nak salin ke? Dah, okey, dah boleh buat sendiri pun boleh kan. Okey, yang kedua ni situasi. Okey, saya kuda menarik kereta dengan daya 500 dibantu oleh seorang peladang yang menolak kereta tersebut dengan daya 200 Newton. Apakah daya paduan kereta tersebut? Okey, so kalau ada gambar, bolehlah contoh sikit Kereta kuda, seekor kuda tarik daya. So daya dia 500 N. So yang kedua pakcik ni. Peladang tarik juga 200 N. Okey, so awak boleh tulis resulting force sama dengan 200 tambah 500. Okey, 200 tambah dengan 500. Nak tulis Newton lagi bagus. Kalau tak nak pun tak apa. 700 Newton. So ni adalah jumlah daya yang dikenakan. Tak semestinya laju lagi So laju kita tahu, laju ke tak laju awak belajar dah kan. Okey, F sama dengan MA. So mungkin dia bergerak 700 Newton, tapi disebabkan oleh mass dia besar, jadi mungkin dia punya A ni slow. Maksudnya dia bergerak perlahan lah sebab objek tu berat. Tu konsep dia lah. Okey. Ataupun awak boleh tahu sejauh mana dia gerak, awak boleh tengok A ni awak boleh jadikan A sebagai perkara rumus. A sama dengan M per F, ataupun kita boleh assume ni inversely proportional dengan F. Maksudnya kalau walaupun daya tu besar, tapi piutan ni mungkin rendah. Mungkin depend pada mass lah. Okey. So kita tengok macam tu je konsep dia. Okey, daya dia kuat tapi dia masih lagi bergerak perlahan. Sebab apa? Sebabnya objek tu berat lah. Okey. So itu yang seterusnya, daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang bertentangan. So ni macam tadi lah. Okey, saya rasa awak boleh buat sendiri. Kan? 700 meter. Okey, bagus. Ikmal. Okey, so ni pun sama. Kalau awak rajin, sebaik-baiknya kita akan tulis lah. Ni lagi bagus. Okey, negatif 5 tambah dengan 12. Okey, so sebaik-baiknya awak buat macam ni. Kalau rasa. Ataupun kita tulis N lah. Kita ada N. So 12, 5, pinjam RM5, bayar balik. So yang ni rasanya awak tak ada masalah dah kan untuk kelas sains. Pinjam RM5, bayar bagi RM12, ada baki RM6. So maksudnya awak dah melepasi level matematik. Itu panggil apa ni? Matematik integer Kadang-kadang pelajar masih lagi salah, tingkatan 3 pun masih lagi salah ni. Tak menguasai. 5 tambah 12. Macam mana dapat? Pening lagi. Okay, so yang itu saya takkan ajar. Saya akan assume awak faham lah Okay, kalau rasa susah, boleh guna calculator. Okay, next. Objek bergerak ke kanan. Positif kan? Okay, seterusnya. Satu tarik, satu tolak ke depan. Jadi, ni resulting force. Kalau rajin rasa nak rajin, awak tulis lukis lah. So, saya kuda tarik 500. So, tulislah 500. Manakala seorang peladang menarik kereta dengan daya 200. Okay. Okay, next. Arah yang bertentangan. So, kalau tak ada, awak lukis lah. Sekarang ada gambar, tambah je lah unit Saya lupa nak hide. Okay. So, kalau awak rasa susah, awak boleh buat macam ni. Kalau awak rasa rajin, awak boleh buat F resulting sama dengan 200 negatif. Okay. Tambah dengan 500. So, sama juga. Hasil je still lagi sama. 300 N. Kenapa macam tu? Salah ke? Sekarang kuda menarik 500, seorang peladang menarik kereta dengan daya. Ni salah ni. So, tak boleh betul kan? So, jadi peladang tu kalah kan? Betul tak? Tak mampu. Tertolak ke depan lagi. So, total dia mesti ke depan lagi. So, berapa? 300. So, ni salah.
Next, kita tengok lagi. Daya bertindak. Saya rasa ni sebenarnya gambar ni terbalik kot sebenarnya. Gambar dia asal di sebelah kanan dia pusing. Dia jadi tu yang jadi negatif 500 ni. Sebenarnya gambar ni tersalah. Sepatutnya gambar ni kuda tu duduk sebelah kiri. Tu yang mungkin bila copy dia terbalik. Okay, tak apalah. Sebab ni soalan ni sepatutnya ke kiri lah sebenarnya. Tak apalah. So dia tak ada tulis arah tu, tak apalah. Okay, next. Boleh faham kan? Sebab ni soalan ni sepatutnya biasa bila soalan yang berbeza biasanya kita akan bagi gambar situasi yang berbeza. Tapi tak apalah, mungkin dah salah situ, tak apa. At least awak faham lah, yang penting awak faham. Okay, 300, awak dapat 300 instead of negatif 300. So awak tahu daripada sini kita tahu jawapan dia salah. Okay, maksudnya awak dah pandai lah tu. Okay, next, soalan yang kedua. Kalau arah itu daripada satah yang berbeza, maksudnya paksi X, paksi Y, apa jadi? Okay, berserenjang antara satu sama lain. Apa yang awak rasa pergerakan yang terjadi? Siapa tahu? Ni, so untuk soalan yang seterusnya ni, daya daripada arah yang berbeza. Satu sebelah kanan, satu sebelah atas. Apa yang akan jadi? So ni bukan XY ni kita tak pakai, bukan paksi X, paksi Y. Kita akan assume saya sebelah kanan depan saya dengan sebelah kiri saya. Macam itulah. So apakah daya yang terhasil? So untuk kes macam ni, apa yang perlu buat adalah kita tengok pada situasi. Yang ni kena susah sikit lah. Ya. So ada dua benda cara untuk awak tentukan. Ke mana? Tengah-tengah. Okey, dayanya sebenarnya akan pergi ke kanan. Macam mana, sejauh mana dia pergi ke kanan? Ada dua cara kaedah. Yang pertama kita akan guna mathematics. So matematik macam mana? So kita akan assume ni sebagai segitiga. Ni theta. Okay, susah ke? Agak-agak. Yes, first kali kita akan gunakan teorem Pythagoras. So kita dah tahu ni 6 Newton. So kalau biasa teorem Pythagoras ni 6, ni 8, ni mesti 10 Newton. Macam mana nak cari sudut? Gunakan tangent ataupun cos ataupun sin. Mana-mana yang awak rasa senang. So awak boleh guna, kalau saya tengok sini, kalau nak pakai tangent pun boleh, cos pun boleh, sin pun boleh. Macam mana nak cari? Contohnya, okey. Assume kita nak gunakan cos dulu. Saya guna cos cos theta. Okey. Kalau saya handsome. Okey, kalau saya handsome, saya tak handsome. Formula ingat ke? Matematik. Saya tak handsome. Kalau saya handsome, tahu sajalah. Okey. Saya tak handsome kalau saya. So cos adalah S maksudnya apa? Sebelah dengan hipotenus. Okey, sebelah dia berapa? Ni sebelah maksudnya sebelah sana lah. Okey, maksudnya sebelah tu adalah 6. And then hipotenus 10. So theta sama dengan anti-cos atau arc-cos, yang dia 1, 6/10. Jadi awak akan dapat berapa? Cos kalau saya handsome. Kalau sebelah. Sebelah maksudnya ni tentang sebelah sini. Saya lupa dah. Maksudnya ni adalah 8 So sini adalah 8. So 8. So kalau kira-kira berapa dapat? Tolong saya. Okay, 36.86. So 36.9 Yang kedua awak juga boleh guna sin. Macam mana nak cari sin? Sin theta. Saya tak handsome. Tentang maksudnya 6/10. Pun sama, theta sama dengan anti-sin ataupun arc-sin 6/10. Jadi awak akan dapat berapa? Saya rasa lebih kurang sama kan. Dan yang kedua kita juga boleh guna tangent. Tangent theta. So mungkin ni pun sama 36.9. Tangent tentang persebelahan. Tahu saja. Kalau saya takut hantu. Kalau saya hantu tak takut sangat. Tentang sebelah. Tentang 6 sebelah 8. So sama juga. Theta sama dengan, saya rasa sama 36.9. Betul tak? Boleh? Faham ke setakat ni? Okay, so untuk kaedah ni awak akan guna dua benda. Yang pertama, okay, kita akan gunakan kaedah apa? Trigonometri. Teorem Pythagoras. Yang kedua, kita akan gunakan trigonometri. Ni ada tulis dalam buku awak kan? Ada nak salin ke? Tak ada, boleh buat sendiri. Ke? Ni awak kena fokus lah yang ni. Awak ambil salah satu pun tak apa. Tak perlu semua. Elisa dah boleh letakkan tangan. Sorry. Dah habis. Okay, next. Kita tengok lagi. Dah.
Okey, so aktiviti kedua pun sama. Situasi kedua rasanya macam sama. Betul tak? Situasi yang ketiga, aktiviti kedua tu sama kalau tak saya. Okey, dua daya ke atas dan ini pada arah yang tidak bersenjang antara satu tangan tarik sebuah bongkar dengan magnetik dan arah daya yang berlainan dan perhatikan kesan gabungan dua daya tersebut. Okey, so ni adalah kaedah tarik sebuah daya dengan menaikkan gabungan daya tersebut. Bila dua daya bertindak pada satu objek dalam satu satah. Daya bertindak ke atas satu objek pada arah yang tidak bersenjang antara satu sama lain. So untuk kaedah ni saya akan tunjukkan kaedah yang kedua lah. Okay, so kita tengok dulu. So kita tahu yang pertama sekali memang kayu tu akan bergerak ke kanan. So ada dua kaedah. Yang pertama kaedah segi empat selari. Okay, macam mana awak akan buat macam ni lah. Okay, segi empat selari. So kaedah yang kedua kita guna kaedah segi tiga. Okay. So macam ni. Sama je sebenarnya. Okay. So kita tengok soalan ni lah, senang sebab tak ada daya tu. Soalan tadi tak ada daya, jadi tak boleh nak kira kan. So tak boleh nak kira, dia bagi satu situasi saja ni kan. Ni tak ada pengiraan. So apa yang terhasil adalah kayu itu bergerak ke kanan je lah, sebab daya tu lebih kurang sama. Okay. Jadi dia akan bergerak ke kanan. So untuk kedua ni, kaedah ni kalau arah bertentangan tapi tak 90 darjah, kita akan gunakan dua kaedah ni. So kaedah segi empat selari dan kaedah segi tiga. So kita tengok soalan yang macam ni. Ni soalan ni tahap agak mencabar sedikit lah. Okay, tengok daya pada melibatkan dua daya, gunakan kaedah segi empat selari. So untuk kaedah segi empat selari, sebaik-baiknya kita akan gunakan pembaris dan juga jangka lukis. Bukan jangka lukis, apa ni? Jangka sudut protector. Protector. Okay. So ni dia tulis kapal, dua kapal F1, F2. F1 adalah 1000. So ni awak kena sediakan pembaris. F2 adalah 200. Okay, apa yang awak perlu buat adalah yang pertama sekali kita akan gunakan pembaris. Awak akan melukis dua daya. Okay, dari satu titik. Yang pertama ni kita akan assume gunakan skala lah. Sebaiknya guna skala. Kalau dalam ni dia dah bagi 1 cm sama dengan 200. Maksudnya kalau 1000 berapa? Ini kena belajar skala pula. Tingkatan 3. Okay, kalau 1000 berapa? Berapa cm? Kalau 1000 Newton berapa cm? 5 cm Okay. Yang ni bahagi ni. Okay. Yang ni bahagi ni darab ni. Okay, ni sama dengan berapa kan? So ni bahagi darab. Okay, 1/2. So awak akan dapat 5 cm Okay, yang seterusnya ambil gajah, sudut protector. Jangan lupa start daripada kosong kat sini, sebelah kanan. Ini tengok yang luar. Faham? Jangan tengok yang dalam. Kalau tengok yang dalam, awak kena guna sebelah kiri. Faham? Ni biasa pelajar masih lagi buat silap. Tingkatan 3 pun ada buat silap, tingkatan 4 pun ada. Saya tak tahulah sebab saya dah tak ajar tingkatan 4 matematik. Tapi konsepnya sama. Kalau kosong awak kena guna, kalau awak guna sebelah kanan, kosong gunakan sudut yang luar. Jangan guna sudut yang dalam. Kita perasan nanti kalau buat latihan tahulah nanti Okey, so ni 60. Ni baca sudut luar, jangan baca sini 120. Jangan ambil kat sini pula Sini tiba-tiba ambil sini. Ni kadang-kadang ada juga pelajar masih lagi buat silap ni. Okey. So seterusnya. Okey, berapa cm? 2000. 10 cm. Betul? Buat membaris. Okay, next. Kita akan lukiskan segi empat selari daripada sini. So ambil lah ni 60. So ambil kosong. So ini kita akan pakai sudut mana? Sudut dalam ke sudut luar? Kalau start kosong sebelah kanan tu. Sudut dalam ke sudut luar? Ada dua kan sudut protektor awak. Sudut salah, sudut di dalam ni. Kita pakai dalam kosong sampai 60 kat sini. Kalau pakai sudut luar, sinilah jawapan dia. 60 betul tak? Jadi awak takkan jadi segitiga. Boleh? Okay, next. 60 kita akan ambil ni, sudut dalam. Depend pada bacaan awak lah, awak nak baca daripada mana. Kosong tu start daripada mana? Faham? Faham ke tak faham? Okey. Ataupun bolehlah nak kata kalau awak haji kat sana guna matematik ni 120. Bolehlah 120, 60, 120, 140. Betul bolehlah matematik. Okay, next kita akan buat segi ni, segi 4 kan. Jadi ni pun sama, 60 darjah. So daripada kosong sebelah mana? Sudut dalam. Sudut dalam kosong, 60 kat sini. So awak ambil lah. Sorry, 60 kat mana pula? Kita akan pakai sudut luar lah. So 60 kat sini kan. So dia akan jadi macam tu. Okay. Dah settle. Siap. Lepas tu ambil apa lagi next? Next. Ambil satu garis. Buat. So berapa? So yang ni awak ukur dengan pembaris. Pembaris awak. Berapa awak akan dapat? So tengok pembaris awak dapat dalam 13. Okay. Kalau 13, tukarlah kepada Newton. 13 darab 200. Okay, dalam ni dia kata 13.2 lebih kurang So awak akan dapat 2640. Kalau 13 pun samalah. So untuk soalan yang macam ni biasanya
dia akan ada ralat lah. Antara berapa? 13 darab 200, 26,2600 Newton hingga 2640 lebih kurang. Based on awak punya calculator. Tapi tak jauh beza lah. Okay? Boleh? Ada yang tak okey ke? Tak okey angkat tangan tak apa. Kita sambung soalan yang seterusnya. Tiga macam mana awak sambung. Start daripada mana tak kisah. Dan nak guna daripada atas dulu 50, 60 darjah pun. Daripada kanan dulu. Okay, paksi X dulu pun 12 pun boleh. So skala kita akan assume saya rasa lagi bagus. Kalau awak nak bagus, awak buat 1 cm sama dengan 1 Newton lah. Tapi mungkin kertas kita akan assume kertas awak mana besar sangat kan. Jadi kertas biasa A4 tak adalah sampai 12. 15 12 kan. 11. Jadi 12 tu pun biasa standard panjang lebar dia kan. Panjang dia, lebar dia kan. Lepas tu kalau saya rasa lagi sesuai awak guna 2 cm lah. Boleh nak guna 3 cm pun boleh tapi nanti kurang lah sikit dia punya ralat lagi tinggi lah dia. Jadi 2 cm sama dengan 1 cm sorry. 1 cm sama dengan 2 Newton samalah dah. Kita tadi 1 cm sama dengan 2 Newton. So jadi sini kita akan dapat assume sebagai 6 cm lah. Okay, 6 cm and then ke atas kita akan sambung sebelah sini. Sambung je, sambung. Kalau segitiga awak sambung sini. Kalau awak sambung sini kita akan assume awak buat segi 4 lah. Okey. Sambung jadi kalau 5 cm 2.5 lah. Okey. Ambil macam mana? Pandai-pandai awak guna skala awak tu, ambil protractor letak kat sini Sini measure 60. Kalau awak nak ambil sini boleh? Boleh 120 Okay, pandai-pandai yang kita tahu kan 180 darjah kan. Okay, next 25. Jadi kita akan ambil dari pusat ni kepada hasil dia. Ni, sini berapa? Okay, jadi ukur dengan berbaris kita akan dapat lebih kurang sama dalam 7 Saya tak silap saya lah. 7.5. So mungkin awak akan dapat dalam 15. 14 ataupun 16. Macam tu dah lebih kurang tak jauh sangat lah. Okay, sebabnya ni 1 cm sama dengan 2 cm 1 Newton 2 Newton sama dengan 1 cm kan. Okay, next. Kaedah segitiga ni pun dah cerita dah tadi. Okay, guna segitiga macam ni. Okay dah. So segitiga macam mana nak guna? Pun dah bagi tahu. Boleh guna nak start daripada atas dulu ke? Start daripada atas pergi kanan ataupun nak start daripada bawah pergi kanan. Mana-mana bersama. Okay. So combine semua ni dia akan jadi segi 4. Okay, sama saja Boleh start daripada mana-mana saja yang awak rasa senang untuk awak. Bagi saya rasa kita akan start lagi senang. Kita start daripada paksi X dulu. Betul, sebabnya kita nak cari paksi X lagi senang lah. Lepas tu kita ambil lah 60. Kalau kita start daripada atas, kita tak tahu lagi 60 daripada mana kan. Ataupun kita buat suka-suka je 60 tu mana-mana, lepas tu baru ambil. Jadi lagi bagus kita start daripada paksi X lah. Paksi X, at least paksi X kita dah tahu paksi X ni mendata kan. Okay. So kalau saya rekomenkan start daripada bawah ni lah. Yang ni. Okay, next kita tengok Okay, soalan seterusnya. Ada nak tuan komen aku tak perasan. Baru sekarang faham. Saya punya dapat 13. Awak punya 6.5. Cuba aku guna berbaris. Garis F tu. Cuba aku berbaris. Betul. Cuba cek pembaris tu macam mana dapat berapa dapat. Kalau 6.5 rasanya tak ada lah sama. 6.5 saya rasa dapat lebih kurang 7 macam tu kot. Cuba tengok balik Okay, next kita tengok soalan seterusnya. Ni soalan yang seterusnya 2. Okay, satu perahu besar, satu kapal dengan 2 perabot ditarik Okay, daya kedua-dua. Kita dah tahu satu daya kita dah tahu sini 4,000, sini 6,000. Jadi bila skala dia besar gunalah skala. Bila nilai dia besar gunalah skala. 6 F2 4,000 sorry salah 3,000 So S1 4,000, F2 3,000 Newton. Kurang 10 tu salah juga. So skala yang sesuai berapa? Awak fikir 500 ada bagi dia dah bagi tu. Dia bagi lagi bagus. 500 awak kena bagilah. Kalau 1 cm sama dengan 500, kalau 4,000 berapa? 4,000 sama dengan berapa? Ataupun kalau awak ingat dulu 1 biji apple harga dia RM5. Kalau 40 biji apple kalau kalau RM40 sama dengan berapa biji apple boleh beli? So macam mana awak kira? Okay, so kita ni bahagi ni darab okay, jadi awak akan dapat dalam berapa 80 8 1/5 buang kosong 8 dapat 8 cm. Pun sama 3,000 berapa awak dapat? Okey bagus. Ada yang dapat 8 tu. Kalau 3,000 dapat berapa? 6 kan? Betul 6. Lebih kurang lah. And then terus kita akan buat pembaris, ambil pembaris. Tak daripada mana nak guna segitiga ke segi 4. Okey, ambil 6 cm. Okey, terus lagi kita ambil 8 cm. Terbalik ni. 4,000 3,000. Dia start 3,000 dulu. Tak apalah. Sama je kan. So ni 8 cm. Okay, sepatutnya atas dulu 8 ni. Dia terbalik tapi tak apa. Yang penting daripada dua ni sama. So hasil dia mesti ke sini. Okay, faham?
Jangan ke sini, jangan nak panah ke sini pula. Awak tak perasan lah. Ataupun tiba-tiba buat 4 segi, yang nak panah ke situ. Macam mana boleh jadi macam tu? Kena faham dulu, dia combine, awak combine ni. Ataupun awak guna segi 3 lah kalau rasa susah segi 4. Okay? Tengok nak panah tu macam mana. Okay? So 4, lepas tu sambung lagi. Bila sini 50 cm, agak-agak lah berapa sini, mestilah 50. Okay, dan terusnya, bawah ni pun sama, kita sambung je. Terus, awak akan dapat berapa, boleh guna berbaris, kalau tak nak guna pun tak apa. Untuk kali ikutkan parallelogram, awak tengok sini, sambung sini kan. Nak accurate lagi, lebih tepat untuk kurangkan ralat awak. Awak guna protector lah saya awak akan dapat lah sini. Terus seterusnya, jawapan ni bukan jawapan jawapan dia ke sini. Faham? Okay, awak ambil pembaris, ukur. So, awak dapat berapa ukur ni? So, kalau tengok dalam ni, awak akan dapat dalam 12.5. Okay, 12.5 darab dengan 500, awak akan dapat 6,250. Okay. So far ada masalah ke? Tak ada kan? Cikgu, saya guna 1 cm sama dengan 100 Newton. Boleh tak? 1 cm sama dengan 1000. Wow. Lagi kecil lah awak punya kan? Kecil sangat lah. 1 cm kecil. Jadi dapat dalam 64. Kertas pun kecil. Boleh accurate lah. Kita tengok balik. 6 cm. 1 cm 1000. 1000. So dapat dalam 6. 3, 1, 3, 3, 4. 3. Jadi 3 dengan 4. 3, 4. 6. 3, 4. 3 tambah 4, 7. 7 tolak. So awak akan dapat dalam 10 Bukan 10 awak akan dapat dalam 3 tambah 4 dapat dalam 5 cm macam tu Betul? Boleh lah, betul. Boleh terima 5, jawapan awak antara 5 hingga 6 cm. Okey lah, boleh terima lah. 5 hingga 6 cm, 6 cm lah. Dapat 5 cm ke? Kalau awak dapat 5 cm check elok lah. Mungkin lah. Range dia mungkin antara 5 hingga 6 lah. 5 hingga 7. 5 hingga 7 maksudnya kalau awak darab tu dalam 5,000 hingga 6,000 lah. Antara tu boleh lah terima. Tengoklah sebab skala kecil kan. Sebab kita pun punya modul kecil kan. 5,000 hingga 7,000 Okay, so ni antara range boleh terima lah Saya estimate sebab saya rasa pun kalau 3 dengan 4, so jarak antara 2 ni antara, awak tengok kan. Antara tengah-tengah 5, 3 tambah 4 dapat 7. So 7 paling besar, paling kecil antaranya 5 lah. Okay, 5 hingga 7 boleh terima lah. Okay, so tapi 5 sebenarnya rasa macam kecil sangat. Sepatutnya antara 6 hingga 7 lah. Okay, kita tengok lah macam mana range. Sebab tak ada 90 darjah, betul memang tak ada 90 darjah. Tak boleh pakai Pythagoras, betul. Kan saya dah cakap, kita bukan pakai teorem Pythagoras. Untuk kes ni, kita takkan pakai teorem Pythagoras. Cara untuk teorem Pythagoras adalah segitiga bersudut tegak. Okay, so itu saja. Next. Boleh ke? Okay, untuk soalan seterusnya ni adalah daya paduan untuk graviti. Jadi kita tengok berat lift dan penumpang, Berat lift dan penumpang ialah 6,400. Maksudnya bawah ni 6,400. Jadi kita nak tahu berapakah daya paduan lift untuk membolehkan dia naik atas. Dan awak akan tolak 2 ni, awak akan dapat 1,600. So daya paduannya adalah 1,600. Okay, 2 daya bertindak ke atas satu objek. Jadi dia kata ada satu objek, ada 2 daya. Persoalan dia adalah cari magnitud maksimum dengan minimum. Okay, apabila sesuatu magnitud paling maksimum maksudnya paling besar lah. Okay, untuk satu objek tu yang dikenakan daya untuk menghasilkan daya yang lebih besar mestilah sama arah. Jadi kita akan assume ni 4 dengan 6. Jadi 8 tambah 4 awak akan dapat dalam 12 kan. Okay. Okay, untuk mendapat nilai yang paling sedikit biasanya kita akan daya yang dikenakan adalah dari arah yang berbeza. Macam ni. So nilai dia mestilah minimum lah. So jadi awak akan dapat darah yang bertentangan, awak akan dapat nilainya adalah 4 Newton. So itu saja. Ni konsep biasa je lah Apa itu magnitud dan maksimum dengan minimum kali kalau awak tanya hari itulah kan. Nilai yang awak dapat sum up semua bila awak tambah semua daya tu. So kalau daya tu besar makin bertambah kita akan panggil nilai maksimum. Kalau makin kecil, sebab apa situasi ni? Sebab dia kata 2 daya tapi tak beritahu arah daripada mana. Mungkin juga arah daya tu daripada atas ke bawah ke. Okay, mungkin ke macam ni boleh juga. Tapi yang ni susah lah pula awak nak cari. Kan kita kena guna lukisan. Lagi senang kita guna arah yang sama lah. Okay. Okay, itu saja.